Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ya dirahmati Allah, tuan pengurusi majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa program pada malam ini, seterusnya hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sekali lagi kita hidup di atas muka bumi Allah ini. Dan ulama selalu ingatkan kita. Ulama kata kalau nak jadi tetamu Allah sewaktu berada di hari akhirat nanti, janganlah kita malas untuk menjadi tetamu-tetamu Allah sewaktu kita sedang hidup di atas muka bumi Allah ini, dengan kita menghadirkan diri ke masjid-masjid, ke surau-surau, ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Piyu Amir, ingat akhirat, insya-Allah selamat. Clear no? Tu tahun 2014 dulu ni. Saya sekali dengan Cik Man. Sebab tu saya minta maaf lah ibu ayah sekalian kalau tengok saya malam ni tak sega. Pasal apa tak sega? Pasal tak pakai bedak. Hari tu nak duduk depan TV tu, dia pubuh bedak melepung. Orang kampung kata, ustaz gebu lah ni noh. Saya kata tak gebul ke mana, Pak Long, bubuh sampai melepung. Saya pakai bedak tak apa lagi. Juru make up duk ikut kata, saya tanya ni duk ikut kata pasal apa ni? Dia kata ada satu lagi tak apa ustaz weh. Juru make up laki bukan perempuan. Tapi pasien tu lah. Faham tak faham sudah. Ya. Saya tanya datang apa tak boleh lagi ni? Dia kata gincu. Kata mampu aku. Nah, saya pun suar mulut dia pun tenyeh gedebuk. Mulut jadi macam mulut ikan sepat. Pasal apa? Pasal tak pernah pakai gincu. Allahu akbar. Rupanya orang lelaki kalau pakai gincu huduh. Dia jadi merak buih ke mana tu. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang mulia ini sekali lagi Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Saya harap malam ni saya dapat isi kekosongan
daripada Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Kazim Ilyas kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusannya. Saya nak sampaikan macam Datuk Kazim tak sampailah macam tu. Sebab saya pun tengah duk mengaji. Bukan ustaz, baru nak start. Baru nak start. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Nabi SAW sebut kepada Abu Dhar. Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi mempelajari satu bab daripada ilmu Allah. Sama ada kamu nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maknanya kata Nabi SAW, bila kita duduk dalam baca ilmu, kita dapat satu bab pada malam ni kita belajar. Sama ada kita nak beramal dengannya ataupun tidak, kata Rasulullah. Maka lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Balik lagi try pederah tengok 1000 rakaat jadi ke mana? Ya. Dia tu aku tak boleh dengar piu ceramah geram. Kan? Balik pederah 1000 rakaat. Tak ada sampai 1000 rakaat pasal pas sampai kat 50 70 gitu pasal ambulan duk tunggu depan rumah. Ni hak jenis sembahyang rokok ayat tidak sujud pun ni. Orang tanya, ni ambulan mai ada kes COVID baru lah. Anak kata, dah. Tu. Mak kami dia nak sembahyang 1000 rakaat. Tu. Sampai 80 kan. Tu. Terlucut tepuk lutut. Terlucut tepuk lutut. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ni, subhanallah, tabarakallah. Lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kenapa jadi macam tu? Karena kata ulama, kalau kita buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang hari ni yang buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu. Sebab tu ulama ajak kita supaya kita belajar. Kadang-kadang kita buat amal ibadat semayang kita elok dah. Tapi kita buat dalam keadaan tidak ada ilmu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Kita beruntung malam ni orang Allah Ta'ala pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Nak duduk dalam majlis ilmu ni bukan senang. Setengah orang kadang-kadang tu dia siap elok dah. Gaya nak keluar anak-anak buka TV. Tengok-tengok TV. Gegar Vaganza. Ada lagu, ada lagi. Dia nak kira lagu ada lagi ke tak ada. Yang dia nak ada ke tak ada pun tak tahu. Tapi tak apalah, demas hingga Malaysia pun habis ya semalam. Bertaharam ustaz ni tengok kau. Warak terang mana Zoom betul tengok TV. Kan tengok lagu tu lah. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Maknanya nak main duduk dalam majlis ilmu ni bukan senang. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Kenapa Allah Ta'ala pilih kita? Sebab itu kata ulama, bila kita bangun daripada tidur, kita tanya balik diri kita ni, pasal apa ya Allah Ta'ala duk panjang lagi usia aku ni? Sedangkan ada di kalangan sahabat-sahabat kita tu, kadang-kadang mati tak sakit apa pun. Kena COVID sekali matilah. Yang kita kena 4 kali tak mati-mati. Rupanya Allah Ta'ala duk panjang lagi usia kita ni pasal apa? Sebab kita ni banyak dosa. Dosa kita banyak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan dosa inilah kata Nabi yang akan menyempitkan rezeki kita. Dengan dosa inilah yang akan menyebabkan kita payah untuk dapat ilmu. Dengan dosa inilah yang menyebabkan kita payah nak buat amal ibadah kepada Allah. Nak bangun tengah malam payah. Pasal apa? Pasal banyak dosa. Pasal dengan dosa inilah kata ulama yang akan menyusahkan kita pada saat menghadapi sakaratul maut. Dengan dosa inilah yang akan menyusahkan kita pada saat berada di barzakh. Dengan dosa inilah yang akan menyusahkan kehidupan kita waktu berada di padang mahsyar. Yang seterusnya akan menjerumuskan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab dosa.
Dan kenapa Allah Ta'ala panjangkan usia kita? Di antaranya lagi kata ulama, sebab kita ni Allah Ta'ala panjang usia. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala pun kita tak kenal lagi. Berapa ramai orang yang tak kenal Allah tapi buat amal ibadah kepada Allah, yang menyebabkan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, tidak sah amal ibadah seseorang selagi mana tidak mengenal Tuhan yang disembah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Kenapa Allah Ta'ala panjangkan usia kita? Allah Ta'ala panjangkan usia kita sebab Rasulullah pun kita tak kenal lagi. Kita tak kenal Rasulullah sungguh-sungguh. Dan kita tak pernah menangis kerana rindukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang selagi mana, kata Rasulullah, dia tak kasih kepada aku lebih daripada dia kasih akan ibu dan ayahnya, lebih daripada dia kasih akan anak pinaknya, lebih daripada dia kasih akan sekalian manusia. Maknanya, kalau dalam diri dia ada lagi manusia yang paling dia sayang selain daripada Rasulullah, maknanya imannya belum sempurna. Allahu Akbar. Kalau cek hat ni lah, tengok Allah kita ni duk tang mana kita dengan Rasulullah. Rasulullah kita tak kenal sungguh-sungguh. Dan jarang mulut kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam YouTube, ada satu syair yang ditulis oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan hari ini kita dengar qasidah-qasidah dialunkan. Tajuk dia Kullul Qulub. Dia kata apa? Kullul qulubi ilal habibi tamil, wa ma'i bidzalik syahidun wa dalil. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan wa taraktuhu lil 'ashiqina tasil. Hadza Rasulullah hiyadan Mustafa, hadza li rabbil alamin khalil. Kata Hasan bin Sabit, dalam setiap hati manusia hanya ada seorang kekasih. Dan tanda-tanda orang yang mempunyai kekasih, iaitulah dia akan selalu menyebut nama kekasih. Dan apabila disebut nama kekasihnya, maka akan rasa sebab di hatinya, maka akan rasa sayu di hatinya, dan akhirnya akan menitiskan air mata kerana rindu kepada kekasihnya. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan terpilih, kekasih Tuhan sekalian alam. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian. Sebab tu tanam dalam diri kita ni perasaan kasih dan sayang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan duduk dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di antara ciri-ciri orang yang sayang pada Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia mengasihi aku. Dan siapa yang kasih kepada aku, kata Rasulullah, maka dia akan duduk bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj membincangkan seorang tokoh yang amat kita sayang, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu kalau kita di rumah kita ni tak ada kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau boleh cari, beli, bagi ada di rumah kita. Baca dekat anak-anak kita. Sebab Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sebut ada 3 perkara asas dalam mendidik anak-anak. Yang pertama, kata Rasulullah, ajarlah anak-anak kamu supaya mengenali Nabimu dan mencintainya. Yang kedua, kata Rasulullah, ajarlah anak-anak kamu agar mereka mengenali ahli keluarga Nabimu dan mencintai mereka. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, ajarlah anak-anak kamu agar mereka boleh membaca Al-Quran. Ini 3 perkara asas dalam mendidik anak-anak. Hadirin hadirat buaya rahmati Allah sekalian. Nabi kita ni, tubuh yang mulia baginda Nabi lebih harum daripada kasturi. Dan Nabi kata ulama, kalau lalu di satu jalan, maka bau wangi Rasulullah akan melekat pada jalan tersebut 7 hingga 8 jam, baru hilang bau wangi baginda Nabi SAW. Dan peluh baginda Nabi SAW lebih harum daripada kasturi. Satu hari ketika Nabi sedang tidur, Nabi kita ni kuat berpeluh. Tiba-tiba Ummu Salamah tengok Nabi sedang berpeluh. Maka Ummu Salamah ambil kain lap peluh Nabi SAW yang menyebabkan Nabi bangun daripada tidur. Nabi tanya, wahai Ummu Salamah, kamu dah buat apa ni? Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, saya sedang lap peluh kamu untuk saya jadikan minyak wangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni Nabi kita. Bila Nabi buka mulut, bau wangi Rasulullah, mulut Rasulullah lebih harum daripada kasturi. Sebab tu sahabat-sahabat sangat sayang pada Rasulullah. Bila Rasulullah duduk pada satu tempat, semua sahabat akan duduk dekat dengan baginda Nabi SAW. Dan bila Rasulullah bangun meninggalkan mereka, balik lagi semua pakat jadi angau habis. Dia pun kata, hey, tadi kan waktu duduk dengan Rasulullah duduk tengok aku. Hak seorang tu kata, hey, Rasulullah pun tengok aku juga. Allahu Akbar. Pakat hangau habis. Sebab tu seorang sahabat Nabi namanya Sauban radhiyallahu anhu. Satu hari Sauban ni tubuhnya kurus kering dan pucat badannya. Sebab apa tubuh dia kurus kering dan pucat? Sebab dia setiap hari hanya memikirkan baginda Nabi SAW. Satu hari dia pergi rumah Rasulullah, bagi salam pada Rasulullah. Rasulullah jawab salam dia balik. Kemudian dia mai pula bagi salam pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab salam dia balik. Lepas tu dia mai pula. Rasulullah tanya, wahai Sauban, kenapa kamu ni? Sauban kata, ya Rasulullah, saya setiap hari hanya memikirkan kamu, ya Rasulullah. Karena esok di hari akhirat, kamu, ya Rasulullah, akan duduk di syurga yang paling tinggi. Manakala kami ni umat kamu, ya Rasulullah, kami duduk di syurga yang bawah. Bagi aku, ya Rasulullah, seandainya aku dipilih untuk masuk ke dalam syurga Allah, tetapi tidak dapat duduk bersama dengan kamu, ya Rasulullah, bagi aku syurga tidak ada nilainya. Allahu Akbar. Setiap hari dalam doa kita hanya doa, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Tetapi kita lupa kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana syurga itu jadi indah kerana di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Mengapa syurga itu jadi cantik? Kerana di dalamnya ada baginda Nabi SAW. Mengapa syurga itu jadi berseri-seri? Kerana di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu beruntung kita, Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kata ulama, boleh masuk dalam syurga tak seronok lagi, kata ulama. Tetapi yang paling seronok bila dapat masuk syurga bersama dengan baginda Nabi SAW. Boleh minum air telaga Kausar, seronok dah. Tapi kata ulama yang lebih seronok bila minum air telaga Kausar, tiba-tiba yang mencedok air yang bagi kita minum ialah Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita tengok ada tuan-tuan guru kita yang cakap sikit berselawat ke atas Nabi.
Inilah tanda-tanda orang yang sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nakkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat mati Allah sekalian. Dalam surah Isra ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, Allah Taala mulakan dengan subhanalladzi. Kenapa Allah Taala mulakan dengan subhanalladzi? Allah Taala boleh dah Allah Taala gunakan ayat Alhamdulillahilladzi asra bi'abdi. Segala puji bagi Allah. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan subhanalladzi? Maha suci Allah. Maknanya di awal-awal ayat lagi, Allah Ta'ala tekankan kepada kita dalam bab mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, iaitulah memperjalankan Rasulullah dengan kudrat dan iradah Allah. Kenapa Allah Ta'ala mulakan subhanalladzi sebagai kalimah tauhid? Kerana bila berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, bila Nabi cerita kepada orang pada waktu itu, ramai dalam kalangan sahabat Nabi sendiri pun banyak yang dah goyang iman mereka. Maknanya Allah Ta'ala rakamkan peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam Al-Quran dengan tujuan untuk memandu akal manusia. Sebab akal manusia tak boleh terima waktu tu. Yang mengatakan bahawa Nabi pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj naik sampai ke Sidratul Muntaha dalam keadaan satu malam, yang menyebabkan akal manusia tak boleh terima. Ulama kata kalau naik unta daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa memakan masa 3 bulan. Tu dia 3 bulan. Bukan 3 hari. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan subhanalladzi. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kekurangan bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankan Rasulullah pada malam itu dengan roh dan jasad baginda Nabi, dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kuasa lain. Tu Allah Ta'ala gunakan dengan subhanalladzi. Allah Ta'ala boleh guna alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah. Tapi Allah tak guna alhamdulillahilladzi. Tapi Allah Ta'ala guna dengan perkataan subhanalladzi. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala guna perkataan hamba dalam peristiwa Isra. Allah Ta'ala boleh tak kalau Allah Ta'ala nak gunakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya? Boleh tak? Boleh. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak sebut Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabinya? Boleh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya? Boleh. Tetapi kenapa Allah Ta'ala guna perkataan hamba? Kerana hamba adalah status yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita ni kalau sebut hamba, kita rasa lekeh. Tetapi hamba di sisi Allah cukup mulia statusnya. Allah Ta'ala boleh sebut Rasul, tapi Allah Ta'ala guna perkataan hamba. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, hamba yang paling hebat di sisi Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi kita. Sebab tu rugi kita kalau tak kenal sungguh-sungguh Nabi kita dan tak sayang sungguh-sungguh Nabi kita. Lepas ni belajar kenal Nabi kita. Nabi kita ni hebat orang dia. Sehinggakan ranking makhluk nombor 1 di sisi Allah ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tengok apa dia ciri-ciri hamba yang ada pada Rasulullah. Rasulullah adalah bersifat dengan sifat tawaduk. Rasulullah mudah memaafkan orang. Tu sifat hamba. Kita tanya bilik diri kita ni, aku ni jenis bagi mudah maafkan orang tak? Kalau mudah memaafkan orang,
maknanya ada sifat hamba dalam diri kita. Sebab tu Nabi sebut orang yang takabur, walaupun ada sekecil zarah dalam diri dia, dia tidak akan dapat masuk dalam syurga. Apa maksud takabur? Takabur ni dia rasa diri dia hebat daripada orang lain. Tu takabur. Lagi sifat hamba ni apa dia? Iaitulah menyerah diri kepada Allah. Dan sifat hamba juga ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa maksud dia melaksanakan segala titah perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tu takwa. Kalau Allah Ta'ala suruh dia tinggal, Allah Ta'ala larang dia buat, hak tu bukan takwa, hak tu tokwa. Hak tu potong-potong makan dengan bihun. Buat bergedil. Kan? Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam peristiwa Isra' ni banyak mengajar kita ibrah yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj juga Allah Ta'ala sebut ada 2 malam dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut malam ada 2 jenis malam. Dalam peristiwa Isra' Allah Ta'ala guna perkataan lailan. Dan satu lagi malam Allah Ta'ala guna dalam surah Al-Qadr, namanya Lailatul Qadar. Contoh dia, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dalam peristiwa Isra' Allah Ta'ala guna perkataan lailan. Tetapi dalam surah Al-Qadr Allah Ta'ala guna perkataan Lailah. Apa dia beza Ustaz Lailan dengan Lailah? Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj Allah Ta'ala guna perkataan Lailan sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj dia tak berlaku seluruh malam. Tetapi dia berlaku secebis daripada malam. Sebab tu orang payah nak terima peristiwa Isra' wal Mi'raj ni. Ustaz duk abang ni ada ke orang tak percaya Ustaz peristiwa Isra' wal Mi'raj ni? Rupanya berlambak orang tak percaya. Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar kata, ada orang telefon dia kata Ustaz duk cerita bab merapu apa ni? No. Kita duk ingat tak ada, rupanya berlambak. Subhanallah. Dalam surau kita, masjid-masjid yang ada, duk mengajar ilmu tauhid, berlambak dah hak percaya kata Tuhan tak ada, berlambak. Bahkan orang Melayu kita pun ramai, termasuk dalam golongan etis, yang mengaku Tuhan ni tak ada. Sebab tu dalam ilmu tauhid, kalau kita mengaji kitab Risalah, kita mengaji kitab Hidayatus Sebyan. Dalam kitab Hidayatus Sebyan, disebut, orang yang percaya Tuhan ni tak ada, mereka ini digelar dengan jahil basit. Tahu jahil basit maksud apa? Jahil basit ni maksud dia, bahasa utara kata, bodoh piang. Ataupun bodoh nak mampu. Kita kalau sebut kata bodoh nak mampu, itu bodoh sungguh. Kalau pandai nak pandai nak mampu. Kalau sedap malung, sedap nak mampu. Kalau tak sedap nak tu mana kata habis bodoh dah. Jahil apa tu? Jahil basit. Jahil basit ni kira bodoh piang, bodoh sungguh. Sebab apa? Sebab bukti banyak depan mata mereka, tapi mereka tetap mengaku bahawa Tuhan ni tak ada. Sebab itu Lailan dia berlaku separuh pada malam. Maknanya peristiwa Isra' wal Mi'raj dia berlaku sedikit daripada malam. Ada ulama kata berlaku dalam masa setengah jam, ada yang kata berlaku sejam. Subhanallah. Sebab tu akal manusia tak boleh terima. Yang menyebabkan Allah Ta'ala wa'mai
ayat Al-Quran berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj untuk memandu akal manusia. Tetapi dalam surah Al-Qadr, Allah Ta'ala guna perkataan malam dengan perkataan Lailah. Apa maksud Lailah? Lailah ni maksud dia sepenuh malam. Maknanya malam Al-Qadar tu mula bila? Malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu malam Al-Qadar. Bila kita sebut malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Tu dia apa-apa banyak malam. Kan? Yang betulnya Lailatul Qadar ataupun malam Qadar, malam Al-Qadar. Berlakunya malam Al-Qadar itu start pada bila? Start daripada terbenam matahari sampainya terbitnya fajar. Yang kita duk faham selama ni, malam Al-Qadar tu start pada bila? Pada tengah malam. Tu yang kakak duk kalut main nak buat qiyamul lail apa semua tu. Rupanya start time maghrib tu start dah. Waktu nak buka puasa, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca bismillah nak makan kurma 1000 bulan. Tu dia start dah. Ambil ayat semayang maghrib 1000 bulan. Tu dia pahala. Malam Al-Qadar sandak di tiang sebab nak ambil rehat, balas pokok dahin. Lepas tu buat 1000 bulan. 1000 bulan. Ambil hang. Kita dengan rokok ni habis reang. No? Habis tu Ustaz, hak tinggal semayang maghrib. Hak tinggal semayang maghrib malam tu. Jadi ke mana Ustaz? 1000 bulan. Tinggal solat Isya malam tu. Lama mana? 1000 bulan. Sebab tu Nabi sebut pada malam pertama Ramadan, malaikat pesan kat kita. Tapi kita mana dengar? Nabi kata, malaikat yang pertama kata, ni bulan dah masuk bulan Ramadan. Wahai orang yang ingin mengerjakan kebajikan, segerakan. Jangan tangguh, segerakan. Mai hak nak buat maksiat, dia kata, wahai orang yang suka buat maksiat, hentikan. Sebab ni bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab kalau buat amalan yang wajib dalam bulan Ramadan, 70 kali ganda. Kalau buat hak sunat, sama dengan hak wajib. Kalau tinggal hak wajib dalam bulan Ramadan, sama tak dengan 70 kali ganda? Tu tak sedap lagi. Sebab tu ulama kata, jangan buat maksiat bulan Ramadan. Kalau buat maksiat bulan Ramadan, dosa kita dilipat kali ganda. Sampai tu hak jahat bulan Ramadan, jahat tu. Kita pun kata, jahat tu. Kata aku besar. Allahu Akbar. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Tu beza Lailan dengan Lailah. Lailan dalam Isra dia berlaku seketika sahaja. Tetapi dalam Al-Qadar dia berlaku sepenuh malam. Start daripada terbenam matahari sampailah salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sehingga terbitnya fajar. Sebab tu mintalah doa sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan Al-Qadar. Mudah-mudahan kalau Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Biarlah Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita ni yang tak buat sungguh-sungguh ni pasal apa? Pasal kita duk rasa minggu depan, tahun depan nak jumpa lagi. Tu yang kita buat lebih kurang. Sembahyang tarawih pun lebih kurang. Sembahyang sunat ni kalau tak larat, boleh duduk. Kalau tak larat diri, boleh duduk. Tapi kita ni betul. Sebab tu banyak yang buat amal ibadat bulan Ramadan hak boleh buat sampai 23 ni. Kebanyakannya adalah saluran-saluran satu. Saluran satu ramai. Saluran 3, 4 pas mana tu? Geng hak sihat tak ada. Geng-geng hak meletup ramai. Hak takbir Allahu Akbar perung. Sami Allahu liman hamidah perung. Allahu Akbar perung.
Tu geng-geng meletup, geng saluran satu. Geng hak kena stroke 3-4 kali dah. Kan? Bila main waktu subuh bukan ada orang lain nak azan, depa agak azan. Bila azan suara bunyi lagu lain dah. Dia bunyi macam lagu hantu. Oh, kawan keluar sekerat masuk balik. Dia bunyi macam lagu hantu. Kan? Dah hak sihat tak main. Pas mana pun tak tahu. Tak percaya tengok waktu subuh berapa ramai hak main. Anak-anak muda kita pas mana. Isra Mi'raj duk cerita banyak kali. Duk lagu tu kita. Sedangkan Nabi bagi jaminan. Nabi kata siapa yang semayang subuh berjamaah selama 40 hari, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. Yang pertama daripada api neraka Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada sifat munafik. Tak mau selamat daripada api neraka akhirat tu. Dia tak tidur laikon sejuk ustaz weh. Pakai tak makik ke darah dah. Selamat hari raya maaf zahir batin. Allahu Akbar. Sebab tu kita ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la. Allah Ta'ala berfirman, Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu kata Allah lebih pentingkan dunia. Kita malas nak bangun tengah malam. Malas sungguh. Kita malas nak baca Quran. Sebab apa? Sebab kita pentingkan dunia. Malas nak bangun tengah malam sebab sayang ke tidur. Malas nak baca Quran sebab duk seronok tengok Facebook. Sedangkan kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu kata Allah lebih baik dan kekal. Kita nak duduk atas dunia ni, ibu ayah sekalian, sat je. Siapa yang nak hidup atas dunia ni sampai 100 tahun? Angkat tangan. 100 tahun kalau tak baca Quran, nyanyuk dah. Jalan pun macam dengan bewok dah. Cucu mai tengok ayam. Tanya pasal apa? Tok Wan lombok ti. Pasal apa? Tok Wan nyanyuk dah. Nah, kita nak hidup atas dunia ni sat. Dan bila kita mati, kata ulama, itulah baru nak mula kehidupan kita. Baru nak mula hidup. Mati tu baru nak mula hidup. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajdah, Al-fasanatim mimma ta'udun. Hidup di akhirat esok 1000 tahun dunia baru sama dengan 1 hari di hari akhirat. Kita duduk atas dunia ni 1000 tahun baru sama dengan 1 hari di hari akhirat. Allahu Akbar. Sebab tu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, nak bagi tahu ibrah yang boleh kita ambil. Di antaranya ialah berkaitan dengan sembahyang kita. Sembahyang kita. Dengan sembahyang inilah yang akan menjadikan kita hebat. Dengan sembahyanglah yang akan merupakan penyelamat kepada kita. Sebab amalan yang pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah ialah sembahyang. Kalau sembahyang kita luluh, barulah Allah Ta'ala tengok segala amalan kita yang lain. Tapi kalau sembahyang kita Allah Ta'ala tak terima, maka amalan kita yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Sebab tu ketika Nabi Isra, Nabi diperlihatkan ada sekumpulan manusia yang menghantukkan kepalanya di batu sampai pecah. Kemudian elok balik, kemudian hantuk balik, kemudian pecah. Dan sebab itulah kata ulama, Isra ni adalah perjalanan dunia. Manakala Mi'raj pula adalah alam malakut. Alam malakut ni maksud dia apa dia? Alam yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Bila Nabi tengok ada sekumpulan manusia yang menghantukkan kepala mereka di batu sampai pecah, elok balik, hantuk balik sampai pecah, maka malaikat Jibril alaihissalam menyatakan bahawa inilah dia umat kamu yang hidup atas dunia dulu tak mau mendirikan solat. Allahu Akbar. Balik sekali try hantuk tengok di dinding. Kalau kepala remuk, jangan tinggal sembahyang. Tapi kalau dia hantuk-hantuk, dinding remuk. Pikir elok. Dia tak boleh kot. Kan?
Kita kadang-kadang tinggal semayang macam tu je. Sedangkan uzur semayang, kata ulama, untuk orang lelaki ada dua. Ni, uzur semayang, orang lelaki ada dua. Yang pertama, terlupa. Yang kedua, terlena. Sakit kena semayang tak? Tak bunyi seorang tu. Sakit kena semayang tak? Kena. Pergi tengok hospital tu, ramai-ramai mana orang tak semayang. Uzur lelaki semayang dua. Terlupa dengan terlena. Contohnya, dia baru beli handphone pula iPhone. Dia duk explore daripada Aisyah ni sampai Aisyah minggu depan. Punya seronok dapat telefon. Tapi dalam keadaan terlupa sungguh, bukan buat terlupa. Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi dia kena qada. Kemudian macam itulah juga lena pun. Balik-balik lagi dia kata CPU ceramah apa letih tu. Tidur jaga-jaga Ramadan terus. Punya lama makin-makin tanya, "Oi, ramai mai apa tau?" Kata kami ingat mampu ya. Kami ingat mati ya. Lena terus. Berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kena qada. Orang perempuan maklum tambah lagi satu. Terlupa, kelena, negaraku. Tahu negaraku? Tanah tumpah. Jadaraku. 3. Tapi kalau orang lelaki kata, "Ustaz, kami 3 orang, Ustaz." Ambil kayu 3 tengah 2, buah tengah belakang. Mangkuk hayun semua. Ni sakit sikit tak semayang lah kita. Rasulullah bila dapat semayang tu, Rasulullah seronok tak tahu nak abang. Sebab tu ada 3 perkara yang disukai oleh Rasulullah. Pertama, Nabi sangat suka ialah sembahyang. Nabi sembahyang sampai bengkok kaki. Tapi kita umat Nabi tak sembahyang. Tanya pasal apa tak sembahyang? Kaki bengkok. Dia terbalik kuang. Nabi seronok sembahyang sampai bengkok kaki. Yang kita umat Nabi tak mau sembahyang. Pasal apa? Kaki bengkok. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi suka minyak wangi. Walaupun tubuh Nabi wangi, tapi Nabi suka minyak wangi. Yang ketiga yang Nabi suka ialah wanita-wanita solehah. Sehingga Nabi sebut orang perempuan kalau buat 4 perkara, esok di hari akhirat boleh masuk mana-mana pintu syurga nak masuk. Yang pertama kata Nabi, buat apa? Jaga solat. Sebab tu orang perempuan disuruh digalakkan sembahyang di awal waktu. Macam orang lelaki digalakkan sembahyang berjamaah di masjid dan di surau. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Habis Ramadan cepat-cepat qada. Jangan duk kira dan lagi selamat hari raya. Tidak dan. Tidak dan. Sebab apa? Sebab dagu duk kacau. Yang ketiga, orang perempuan kalau buat 4 perkara ni masuk juga. Yang ketiga, iaitulah jaga aurat dan jaga maruah. Orang perempuan, kaki aurat lah. Aurat. Kadang-kadang tu nak mai semayang di surau masjid tu, elok dah. Naik-naik duduk atas motor belakang, tengok-tengok betih tu dia. Duit 5 kupang ada, 2 kupang ada, tak betih tu. 2 kupang ada, 5 kupang ada, sekupang ada, campur-campur, 2 belah, RM23, 4 kupang, seduit. Punya banyak. Kaki aurat lah, aurat, tutup. Kalau agak mahal sangat setukin, pinjam setukin bola anak Ustaz. Anak nak minum bola mana setukin? Dia cakap, "Lama pakai setukin jauh." Dia tahu aku pinjam Ustaz di kedai. Aku kan kedekut. Kan? Bah ni pakai tutup kaki kita. Aurat. Duk dengar Isra' Mi'raj banyak kali dah. Duk lagu tu kak. Kan? Kereta boleh beli sampai rata-rata ribu. Nak beli setukin, cannot go. Cannot go. Kadang-kadang ibu-ibu sekalian, bukan tak mau pakai. Kadang-kadang bila pergi jumpa geng-geng rumah kenduri tu, tengok geng hak pakai setukin, dia kata apa? Dia tanpa mai kat kami apa? Kami bukan ustazah. Loh, dia ada geng-geng tu. Dia tanpa duk pakai setukin, kami bukan ustazah.
Kan? Hang main duk main join dengan kami. Allahu akbar. Yang keempat kata Nabi, taat pada suami. Esok hari akhirat boleh masuk mana-mana pintu syurga nak masuk. Mana-mana pintu syurga. Orang lelaki belum tentu. Kecuali seorangnya, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar je boleh masuk mana-mana pintu syurga nak masuk. Nah, kita orang lelaki ni, Allahu akbar. Nah, sebab tu ibu-ibu sekalian, kesianlah kat kami ni. Nah, tutuplah aurat dengan sempurna. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itulah sembahyang ni sebenarnya menjadikan kita hebat. Nah, sebab esok dalam syurga sembahyang ni ada lagi tak? Tak ada dah. Sebab tu orang yang tak sembahyang di dunia ni, esok di hari akhirat dia menyesal. Sebab apa? Sebab sembahyang ni dalam syurga esok ada lagi tak? Tak ada dah. Dan orang yang sembahyang 5 waktu pun, esok di hari akhirat dia menyesal juga. Pasal apa? Pasal ada sembahyang sunat yang dia tinggal. Dia tak buat. Contohnya apa dia? Sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud. Kita duduk dengar tahajud. Tahajud. Dia terkejut benar. Ya. Sebab tu orang yang kena kecil manis, saya nak pesan lah. Orang yang kena penyakit kecil manis, ibu-ibu ayah sekalian, tak usah duduk meratus. Ada orang dia kena kecil manis, dia tak haram sungguh. Ketahuan. Malam tidur 3 jam, dia kira mengkit murah kecil. Cek gula 19. Kata ustaz cakap macam tu. Ya. Tahu lah pasal kena lah. Ya. Dia mengkit 200 hektar. Sebenarnya Allah Ta'ala gerak dia pasal apa tu? Untuk buat solat tahajud. Sebab orang yang solat tahajud, kata ulama, esok di hari akhirat, dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Allahu akbar. Rupanya Allah Ta'ala nak gerak kita tu, nak suruh kita sembahyang tahajud. Sebab Allah Ta'ala nak tolong kita ni. Sebab muda-muda dulu tak pernah buat tahajud. Allahu akbar. Lagi, orang yang solat tahajud, kata-katanya menjadi hikmah. Dia bagi nasihat ke orang muda untuk dengar nasihat dia. Kata almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebut kepada kami. Beliau kata kalau nak tengok seseorang ulama, ustaz ataupun ustazah, dia ni jenis orang solat malam, mudah ya. Kita main dengar ceramah dia, kita balik di rumah kita, seolah-olah macam duk terngiang-ngiang, duk abang di telinga kita. Maknanya apa dia tu? Orang yang solat malam, solat tahajud. Sebab itu kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni, beliau membebaskan kota Konstantinopel pada umur dia 20-an. Kenapa Sultan Muhammad Al-Fatih boleh mengarahkan tentera-tenteranya yang lebih tua daripada dia? Sebab kata-katanya menjadi hikmah. Apa amalan Sultan Muhammad Al-Fatih? Iaitulah solat sunat tahajud. Tak pernah tinggal. Start daripada umur dia balik sampailah beliau meninggal dunia. Tu dia hebat dia. Dia tak beranak lagi waktu Nabi duk gali parit dalam perang Khandaq. Tiba-tiba Nabi sebut, suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja sebaik-baik raja. Dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Dia tak beranak lagi, Nabi sebut dah nama dia. Hebat dia apa dia? Solat tahajud. Allahu akbar. Lepas ni jangan tinggal lah. Samalah juga dengan Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Waktu hidup atas dunia ni jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, puasa putih. Setiap bulan. 13, 14, 15. Ni macam nak start esok boleh ya? Hari putih. Ni malam hari putih lah. 13, 14, 15. Kita lepas 15 baru gatal nak puasa. Bulan Syaban. Jangan duk gatal puasa dah. Ulama kata tak boleh. Kecuali kalau dia puasa tu tiap-tiap hari, dia puasa Isnin Khamis. Ataupun dia qada puasa, hak tu tak apa. Ni lepas 15 baru gatal nak puasa. Kemudian yang kedua Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal solat sunat duha. 2 rakaat, sekurang-kurangnya 2 rakaat.
Yang ketiga, Nabi pesan kepada Abu Hurairah, jangan tinggal solat sunat witir sebelum tidur. Maknanya solat sunat witir ni solat sunat muakkad. Maknanya kena buat tiap-tiap malam. Tapi kita buat bila? Setahun hanya sekali. Bulan Ramadan je buat. Tu pun awal, lepas tu tak doa. Dia main buat 8, lepas tu selamat hari raya maaf zahibati. Dia tak buat tu ya. Sebab tu semayang sunat ni kata ulama. Semayang sunat, kalau tak mau buat di masjid, di surau, kita boleh buat di atas kenderaan. Kata ulama, kalau semayang sunat di atas kenderaan yang sedang bergerak, tidak wajib menghadap qiblat. Maknanya kalau nak semayang tarawih atas kereta, boleh tak? Boleh. Atau aku cemui semayang tarawih atas kereta, atas di masjid surau. Atau nak pergi semayang dia bang. Dia ajak anak bini dia naik kereta semua. Start kereta, masuk lebuh raya. Nak buat apa bang? Nak pergi mana ni? Kita pergi Ipoh. Pergi beli apa bang? Tak, semayang sunat tarawih. Semayang tarawih atas kereta. Sebab semayang di atas kenderaan yang bergerak, tidak wajib menghadap qiblat. Contoh balik lagi nak semayang witir atas motor. Boleh tak? Boleh. Start motor jalan. Allahu Akbar. Jangan pergi lepas tangan pula. Sehari tu jumpa tarik tunggu. Kan? Sebab angkat tangan tu sunat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Kemudian baca surah. Habis. Kan? Habis. Lepas tu semayang. Jalan. Semayang elok sampai rumah. Tak habis lagi semayang. Lajak dulu sampai depan. Kaya pula dah semua. Dia bukan cerita sedih. Kan? Nah, maknanya tak apa. Boleh kita semayang. Lalu-lalu depan rumah bini kata, Pok Hang pergi mana pula ni? Kan? Rupanya semayang witir tak ada habis lagi. Semayang witir paling banyak berapa rakaat? 11. Paling sikit 1. Malah diri duduk. Allahu Akbar. Hak tu kita tinggal tiap-tiap malam. Dan satu lagi semayang yang kita tinggal, yang menyebabkan kita ni tak kaya esok di hari akhirat. Pasal apa kita jadi tak kaya esok di hari akhirat? Sebab kita duduk atas dunia lah ni, kita duduk terpegun kepada seorang pemain bola sepak. Namanya Cristiano Ronaldo. Saya pergi ceramah di Kampung Burhan, dia ada ustaz. Rupanya di Kampung Burhan ada seorang jurulatih Kedah dulu. Datuk Ahmad Syafi'i. Dia kata, ustaz tahu mana gaji Ronaldo banyak tu? Nah, kita tengok gaji Ronaldo banyak mana? Gaji Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gaji dia 78 juta USD sebulan. Darab dengan RM4.5 banyak mana gaji dia? Kemudian purata gaji tahunan Cristiano Ronaldo 400 juta USD. Kali dengan RM4.5, maka 1,000 juta lebih gaji dia. Dan satu saat gaji Cristiano Ronaldo ialah $38 USD kali dengan RM4.5. Kaya tak? Allahu Akbar. Dengan umur kita hari ni, boleh dapat tak gaji banyak tu? Taubat lahun tak boleh. Ataupun kita pergi cari orang yang kaya atas dunia ni, kita pergi jumpa dia, kita kata ni, cik, boleh tak bagi kat saya 78 juta? Sama banyak dengan gaji Cristiano Ronaldo. Dia kata, hang nak buat menentang apa? Saya nak tunggu buyung. Start daripada atas Bukit Bendera, turun bawah. Dia kata, kepala otak hang. Dia kurang lagu tu. Agak-agak dia nak bagi ya. Taubat lahum dia tak bagi. Tak bagi ya. Ya. Tapi Nabi kita habaq 1400 tahun yang lalu. Nabi kata, siapa yang semayang sunat qabla subuh 2 rakaat, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tu dia. Nabi habaq dah kat kita 1400 tahun yang lalu. Nabi kata, siapa yang semayang sunat qabla subuh 2 rakaat, maka lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Lebih kaya daripada orang yang paling kaya di atas muka bumi Allah. Lebih kaya daripada Ismi Ular Raja lagi.
Kan bila Abdul Wahid dia pergi jumpa Sulaiman Akhlaqan tu, kan, dia pergi tunjuk dekat Siddiq Sigaraga. Siddiq Sigaraga baca, wow, harta-harta Ismet di luar negara. Dia pun baca Tajikistan, Kurmistan, Kelantan, Gohegostan. Gohegostan ni kat mana? Oh, kat dengan negara setan. Lebih kaya daripada dia lagi. Lebih kaya daripada Sultan Saudi Arabia. Tapi hak tu lah yang kita tinggal tiap-tiap pagi. Allahu Akbar. Hak duk mai tiap-tiap pagi tu dia ambil pahala tu lama mana dah. Kita subuh tak main start ni. Nak start bila? Dia tak tunggu Lailatul Qadar lah. Itu yang bila start malam pertama Lailatul Qadar tu, bangkit pagi esok jalan melelong. Tanya awak Pak Long, darah naik. Darah naik pasal apa? Pasal sebelum ni tak pernah buat latihan. Tak mula lagi. Qiyamul Lail tak mula lagi. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang Qiyamul Lail ni, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat-malaikatku, kamu tengoklah hamba-hambaku yang bangun pada tengah malam. Pada saat tidak ada seorang pun melihat mereka, kecuali aku, kata Allah. Nescaya aku sedang siapkan bagi mereka tempat kediaman kehormatanku, iaitulah syurga. Maknanya amalan solat malam ni adalah amalan ahli syurga. Sebab tu ulama pesan, kalau orang tanya kita, hang tak bangun ke tahajud semalam, tak buat ke qiyamul lail? Tiba-tiba dia kata, aku malas. Bila dia sebut kata dia malas, sebenarnya dia malas untuk bertemu dengan Allah. Bila dia malas nak bertemu dengan Allah, Allah nak temu dengan dia. Setiap tengah malam Allah Ta'ala duk tanya kita semua. Allah Ta'ala tanya, wahai hamba-hambaku, mintalah kepada aku, kata Allah, nescaya aku akan tunaikan permintaan kamu. Tapi kita semua tidur, kadang-kadang tak sedar apa. Sebab tu kata ulama, bila dengar ayam yang berkokok pada waktu pagi, cepat-cepat bangun berdoa kepada Allah. Sebab ayam waktu tu sedang melihat malaikat rahmat sedang turun mai ke langit dunia. Ayam dia kata apa? Kita dah dengar dia kukuk. Kan? Sebenarnya dia kata apa? Kata almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Sebenarnya dia kata apa? Dia kata, Subhana Malikil Qudus. Sebab apa? Sebab dia nampak malaikat rahmat sedang turun mai ke langit dunia. Tapi hak jenis tak erti. Dia bangkit pagi esok, dia tak hinggap sangat ayam ni. Esok sembelih bang. Jiran tanya, ni ayam mana? Dia tak duk ingat pagi-pagi. Padahal duk gerak dia. Duk habaq kata malaikat rahmat turun. Dah. Dia tak ingat. Kan? Dan kata ulama, bila dengar anjing yang menyalak, maka bangun cepat-cepat berdoa pada Allah, minta berlindung daripada iblis dan syaitan. Sebab waktu tu dia sedang tengok iblis dan syaitan sedang turun mai ke langit dunia. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak yang boleh kita ambil kalau nak cerita, subhanallah, tabarakallah. 3 hari 3 malam pun tak habis. Dan di antaranya Nabi tengok ada sekumpulan manusia waktu Nabi Isra, Nabi tengok ada sekumpulan manusia yang sedang mengetam gandum. Habis saja ketam, satgi naik pula, ketam pula, satgi naik pula. Maka malaikat Jibril bagi tahu, itulah dia umat kamu yang waktu hidup atas dunia selalu bersedekah. Maknanya hidup kita atas dunia ni kena banyak sedekah. Ulama kata kalau nak pakaian esok di hari akhirat, kena banyak sedekah pakaian. Sedekah pakaian bagi banyak. Ni nak masuk bulan Ramadan dah. Nak masuk bulan Ramadan, faraid siap-siap dah. Atau ni aku nak guna 10,000 untuk bersedekah. Pi bank awal-awal bulan Ramadan. Tuan pegawai bank tanya, nak tukar duit raya ke? Oh, tak. Nak tukar duit puasa. Duit puasa? Maknanya duit untuk sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab Nabi kata, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan.
Siapa yang sedekah bulan Ramadan, pahala dia sama dengan mengeluarkan zakat yang wajib. Siapa yang keluar zakat yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan pahalanya sebanyak 70 kali ganda. Subhanallah. Ya, macam sahabat saya tu Haji Rusli. Kalau tengok tepi lebuh raya BKE tu, Roza Agrotech. Dia buat keluar zakat bulan Ramadan. Subhanallah. Sebab dia tahu bila buat keluar zakat bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan pahalanya 70 kali ganda. Subhanallah. Nah, tu Haji Rosli, Roza Agrotech lah ni baru buka. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam bab sedekah ni, terutamanya pada waktu subuh, kata Nabi, akan turun 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, Engkau gantikanlah harta orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan kita bimbang, kata ulama, malaikat yang kedua berdoa, Ya Allah, Engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Oi, bahaya. Sebab tu kata ulama, kalau tak sempat nak main surau pada waktu subuh, tak sempat nak main masjid pada waktu subuh, siapkan satu tabung di rumah. Namanya tabung subuh. Bagi ada. Sebab Nabi bimbang malaikat yang kedua berdoa, Ya Allah, Engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Saya cerita hadis ni di satu masjid pada hari Jumaat. Ada seorang Pak Long tu mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya tak nak dengar hadis ni Ustaz. Kata, awak Pak Long, saya duk mai semayang subuh tiap-tiap pagi, tak pernah bawa duit. Allahu Akbar. Lama mana dah? Oh, lama dah. Tu, dia terlepas ni Pak Long nak bawa duit, nak bawa bubuh tu. Allahu Akbar. Sebab tu, kita ni bila ada ilmu, Allahu Akbar, seronok kita. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad, umur panjang ke pendek? Umur tak panjang kita ni. Tapi bila buat amal ibadah, Allahu Akbar, berlipat-lipat kali ganda. Sedekah bulan Ramadan bagi orang berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Pahala yang orang makan tu, katalah hari tu dia baca Quran, dia semayang apa semua, pahala tu kita dapat sama. Tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tersebut. Kita bagi orang minum untuk berbuka puasa, maka Nabi kata, aku jamin akan dapat minum air telaga Kausar aku, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Bulan lain ada tak? Bulan lain tak ada. Bulan Ramadan ni. Waktu minta sungguh-sungguh. Dan semayang sunat tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan. Bulan lain ada tak semayang sunat tarawih? Ada tak? Tak ada. Kalau nak buat juga boleh tak? Nak buat juga. Dia lepas bulan Ramadan, lepas tu duduk teriak, bulan Syawal teriak, tak ada buat tarawih tu. Awak, duduk kandung je terai. Duduk kandung je terai haram, tak ada yang tarawih. Lepas tu, teringin nak buat tarawih. Boleh tak buat? Boleh tak buat? Tak boleh. Kecuali satu tempat ya kalau nak buat juga. Di mana? Di Tanjung Rambutan. Ya. Di Wat Gila. Lebih kurang begitulah. Kan? Orang duk tengok, geng tu duk tengok dia sembahyang banyak. Pok tu pun main tanya lah. Geng sama dengan dia baju jelong. Tanya, ni mayang apa abang banyak kan? Dia kata mayang tarawih. Dia tengok muka. Dia tak elok lah main duk dengan kami pun. Sebab apa? Sama-sama gila. Nah, sembahyang tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan. Sebab tu nak tinggal tarawih pun fikir elok-elok. Kalau Ramadan tahun ni tahun yang terakhir untuk kita, apa kita nak bawa balik bekal kita nak tolong kita. Sebab tu jagalah elok-elok. Nah, setengah orang dia tak pernah ambil tahu mai pi lah bulan datang apa pun. Mai pi lah bulan datang apa pun tak pernah ambil tahu. Dia kata, lo ni Rejab dah tu. Lo Syaban dah tu. Lo Ramadan dah. Lo nak raya dah. Isak sungguh. Hang buat datang apa? Tak tahu. Tak tahu buat datang apa. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis akhir zaman. Nabi kata sebelum berlakunya kiamat, kamu akan rasa setahun seperti sebulan. Sebulan kamu akan rasa seperti seminggu. Seminggu kamu akan rasa seperti satu hari. Satu hari, kata Rasulullah, kamu akan rasa seperti 1 jam. Dan 1 jam, kata Rasulullah, kamu akan rasa seperti selembar percikan bunga api. Maksud dia apa dia? Maksudnya kata ulama hadis, Allah Ta'ala
telah tarik keberkatan masa dalam kehidupan kita. Dah tarik dah keberkatan masa. Sebab tu Allah Ta'ala wakmai semayang kepada kita. Kerana kata ulama, kalau siapa nak keberkatan masa, sembahyanglah di awal waktu. Sebab orang yang semayang di awal waktu, dia akan rasa masa tu cukup panjang. Oh, duk tang tu rupanya. Kalau tak percaya, try semayang stay lewat-lewat. Dia nak semayang Zuhur, dia tengok jam pukul 2. Awal lagi dah. Lagi tengok buat kerja pula. Weh, pukul 3 lah. Weh, dan. Saya buat, pukul 4. Ada sikit-sikit. Tengok orang azan dah. Dia nak buat apa? Semua tidak dan. Tak dan. Tapi kalau orang yang semayang di awal waktu, Allahu Akbar, masa dia rasa cukup panjang. Hak ibu dia tanya, abang tengok jam pukul berapa? Pukul masuk asar Anak dia kata, asar apa mak baru pukul 2. Loh, pukul 2. Maknanya baru semayang lohok tak sah. Tapi dia rasa masa tu cukup panjang. Sebab itu di akhir zaman, kita duduk di akhir zaman, sebenarnya Allah Ta'ala dah tarik keberkatan masa dalam kehidupan kita. Sebab tu masa kita rasa cukup cepat pada saat dan ketika ini. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, mudah-mudahan apa saya sampaikan pada malam ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua, dan kita jadikan ibrah Isra wal Mi'raj ini, terutamanya dalam bab sembahyang kita jaga sungguh-sungguh. Sebab Nabi SAW bersabda, man tarkus salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, maka hukumnya adalah kafir yang nyata. Dan Nabi sebut lagi, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Sembahyang tiang agama, kata Rasulullah. Siapa yang sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa yang tinggal sembahyang, maka dia meruntuhkan agama. Yang peliknya kita, waktu bila? Waktu mai hari raya. Mai hari raya. Pelik tang mana? Pelik tang sembahyang raya. Dia subuh tak mayang, tapi mai sembahyang raya. Pasal tak bila balik mai adik-beradik kita hak duduk luar negeri pun semua, dia sampai pukul 2 pagi pakat sembang riuh. Bila masuk saja orang azan, as-salatu khairum minan naum. Saya bunyi suara satu suara. Dia tahu, apa tak tidur lagi awak? Esok nak mayang raya. Oh, mayang raya. Jom kita tidur. Boom. Subuh tak mayang. Makuk hayun tunggu. Lepas itu esok awal dengan baju bulan bintang. Lah ni betul bulan bintang. Aku nak beli baju raya tu. Kan? Mai esok awal. Mai cuci, mai pegang mic. Allahu Akbar, Allah. Tanya, abang tadi main subuh tak? Sembahyang subuh wajib ke sunat? Wajib. Sembahyang raya sunat. Sembahyang raya hang tak mau mayang di masjid tak apa bodoh kan, mayang di rumah. Ni sembahyang subuh pergi tinggal. Allahu Akbar. Sebab tu Ramadan mai berapa kali kat kita pun kita tak jadi orang yang bertakwa pasal apa? Sebab banyakkan orang dah ni dia puasa je sembahyang mayang tak. Sebab tu hari ni dia ajak anak dia puasa sampai mati pun dah. Adakah Nabi suruh ajak puasa sampai mati? Tak ada. Kalau tak larat, suruh dia buka. Bukan dia wajib lagi. Tapi ajak sungguh. Ada setengah ibu bapa dia seronok anak dia puasa. Start umur 7 tahun puasa cukup sebulan dia seronok. Padahal sembahyang tak ajak pun. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Beliau sebut kat kami. Beliau peringat kami. Dia kata nak ajak anak puasa, yang pertama ajak sembahyang dulu. Sebab anak kita ni cerdik tuan-tuan. Dan ni tambah ada YouTube. Hak umur 7 tahun, 8 tahun. Dia masuk bilik ayak, dia kejam kepala lengkung. Kedebuk. Dia keluar lagi, dia buat macam letih, macam nak mampu, tak mampu. Sehari pok tanya, abang puasa dah ni? Puasa abang, tak larat. Macam nak mampu. Yang pok pun elok habis Ramadan, cerita, ni anak saya kan, 7 tahun puasa cukup. Anak belakang dia gelak, kena bohong. Pasal apa? Pasal dia tak ajak sembahyang. Sebab tu ramai hari ni orang yang puasa tapi tak
tak mayang. Berlambak. Allahu Akbar. Mai semayang raya kemah. Tengok-tengok subuh pun tak mayang. Allahu Akbar. Kata ulama, orang yang semayang 2 hari raya, orang yang semayang sunat 2 hari raya, dalam masa yang sama dia tinggal semayang fardu, kemudian dia tak bertaubat, dia mai semayang sunat 2 hari raya, maka hukumnya kata ulama ialah hukum dia adalah haram. Pasal apa haram? Sebab dia tinggal hak wajib, pi buat hak sunnah. Allahu Akbar. Sebab tu perbaiklah diri kita ni. Nah, kalau malam raya ni panggil elok-elok anak-anak kita. Hampa nak semayang subuh jangan tinggal. Nah, mangkit lewat pun tak apa, semayang subuh dulu. Lepas tu nak pi mayang raya pi. Ni dok subuh tak mayang pi mayang raya. Seolah-olah kata ulama pi semayang raya tu seolah-olah bawa cermin aku. Orang tanya, hang mai nak buat apa? Nak buat rumah. Tu cermin aku nak buat tahu mana? Tak tahu. Sedangkan dinding tak ada, tiang tak ada, bumbung tak ada, perin tingkap tak ada, nak buat tahu mana? Sebab tu cek balik semayang-semayang kita ni. Esok Allah Ta'ala nak tanya kita. Amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah ialah semayang kita. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijayil khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kaampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kaampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja, ya Allah. Kaampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah, sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, kami selalu lalai daripada mengingati-Mu, ya Allah. Dan kami sedar, ya Allah, kami selalu lalai daripada mengingati-Mu, ya Allah. Dan kami sedar, ya Allah, Kau tak ambil nyawa kami pada saat dan ketika itu, ya Allah. Bahkan Kau beri peluang kepada kami hingga ke saat ini, ya Allah, untuk kami kembali bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah, sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah, dan kami dapat taat kepada-Mu, ya Allah, dan kami dapat mengenali Nabi kekasih-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkan usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti kepada mereka, ya Allah, untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka berdua, ya Allah, daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah, sejukkanlah kubur mereka, ya Allah, terangilah kubur mereka, ya Allah,
Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami, ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami, ya Allah, yang akan mengkafankan kami, ya Allah, yang akan menyembayangkan kami, ya Allah, yang akan mengebumikan kami, ya Allah, yang akan mentalqinkan kami, ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami, ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi, ya Allah, di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah tubuh badan kami, ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepada-Mu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepada-Mu, ya Allah, dalam masa yang sama, ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami, ya Allah, Kau pilihlah pasangan kami, ya Allah, Kau pilihlah kedua ibu bapa kami, ya Allah, Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami, ya Allah, Kau pilihlah guru-guru kami, ya Allah, Kau pilihlah jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi, ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, di hari akhirat nanti, ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami, ya Allah, kecuali telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah, sampaikan kami masuk ke dalam bulan Ramadan, ya Allah, dan temukanlah kami dengan malam Al-Qadar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan pada tahun ini, ya Allah, adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Seandainya Ramadan pada tahun ini, ya Allah, adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.